KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini murid-murid, kita nak teruskan dengan slot sukses SPM 2022 pecutan yang mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Ayo kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu, Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Nur Jilawati di studio. Assalamualaikum Cikgu Ji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, kita juga ingin berkenalan dengan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita. Ada Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu Lapan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Baiklah Cikgu Ji, kita nak teruskan dengan slot kita pada hari ini. Sukses SPM 2022 pecutan untuk pendidikan moral. Kita nak mulakan dengan format pentaksiran. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ria. Okey Ria, sebenarnya ini adalah saya akan menerangkan berkaitan dengan kertas pendidikan moral 1225. Ini adalah kod peperiksaan untuk pendidikan moral. Okey, untuk kertas pendidikan moral 1225 ini Ria, untuk pengetahuan Ria, saya yakin murid-murid dah bersedia untuk melangkah ke Dewan Peperiksaan. 80% saya yakin murid-murid dah dapat dan mengetahui dan mahir berkaitan dengan pendidikan moral 1225. Dan hari ini Ria, kita akan terangkan lebih lanjut 20% bersama dengan saya untuk penjelasan bagaimana teknik menjawab pendidikan moral 1225. Okey, untuk kertas pendidikan moral 1225 ada 3 bahagian ya Ria, iaitu yang pertama iaitu bahagian A. Bahagian A ini ialah merujuk kepada 50 markah, 5 soalan dan murid-murid perlu menjawab semua soalan iaitu soalan struktur. Okey, kalau jika lihat dekat sini untuk bahagian A ini, okey, 5 soalan. Saya yakin jika murid hanya menjawab bahagian A sahaja, murid tidak akan mencapai peringkat cemerlang. Okey, oleh itu untuk mendapat cemerlang, murid-murid perlu menjawab bahagian B. Apa yang terdapat dalam bahagian B? Okey, untuk bahagian B terdapat 10 markah iaitu 2 soalan. Murid hanya perlu menjawab 1 soalan sahaja untuk soalan esei. Okey, begitu juga untuk lebih cemerlang, bahagian C, murid mesti menjawab bahagian C. Yang mana bahagian C ini adalah merujuk kepada soalan esei. Soalan esei untuk 40 markah. Besar markah di sini dan terdapat 2 soalan dan murid jawab semua soalan bahagian C. Untuk bahagian C ini terdapat beberapa pecahan. Nanti saya akan terangkan bagaimana pecahan itu dan bagaimana teknik untuk menjawab bahagian C. Okey, oleh itu murid-murid perlu jelas ya. Untuk mendapat cemerlang, perlu menjawab bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jangan tinggal walau satu pun soalan untuk pendidikan moral ini. Okey, ini tips yang berguna ya untuk murid-murid. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, untuk tempoh ujian peperiksaan kertas pendidikan moral 1225 iaitu 2 jam 30 minit. Okey, jadi dekat sini kalau kita memperuntukkan masa 2 jam 30 minit ini agak singkat sebenarnya untuk menjawab bahagian A, bahagian B, bahagian C. Tapi bagaimana murid dapat menguruskan masa peperiksaan ini dengan sebaiknya, iaitu saya mencadangkan masa iaitu bagi satu soalan murid boleh menjawab lingkungan 14 minit sehingga 15 minit bagi satu soalan. Jadi bila kita dapat merancang masa ini dengan baik, saya yakin murid dapat menjawab soalan ini dari bahagian A, bahagian B, bahagian C dengan lengkap dengan teknik yang betul.
Okey Ria ya, saya teruskan lagi. Okey, ini adalah merujuk kepada aras kesukaran. Okey, kenapa perlu murid mengetahui aras kesukaran ini? Kerana apa? Dari aras kesukaran inilah murid dapat tackle ataupun mengetahui apakah soalan-soalan ada yang kemungkinan akan keluar dalam peperiksaan, iaitu merujuk kepada 50% aras rendah. Jika kalau kita lihat di sini 50% aras rendah, murid hanya perlu memahami dan mengingat sahaja. Jadi untuk 50% bagi saya, jika murid dapat kuasai, maka murid dapat lulus ya. Seterusnya 30% iaitu aras sederhana. Bagaimana aras sederhana ini? Okey, soalan-soalannya lebih kepada aplikasi. Okey, murid-murid mengetahui konsep dan bagaimana murid mengaplikasikan konsep yang murid belajar di dalam cara murid menjawab kertas peperiksaan 1, 2, 5. Okey, seterusnya aras kesukaran aras tinggi, yang mana murid perlu menyelesaikan masalah. Okey, 20%. Okey, kalau kita lihat dekat sini sebenarnya untuk aras rendah dan aras sederhana, murid boleh menguasai dan boleh mendapat markah yang lebih cemerlang. Okey, betul ya Ria? Betul. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, untuk kertas pendidikan moral 1225 ini, untuk pengetahuan murid-murid, cakupan konteks iaitu apakah soalan yang akan keluar, iaitu mengandungi standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, oleh itu murid-murid perlu menguasai konsep yang ada di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Okey. Seterusnya kita lihat kepada nilai. Okey. Saya yakin murid-murid dah mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan moral, iaitu kita hanya ada 18 nilai sahaja. Okey, selain daripada 18 nilai ini, dia tidak termasuk di dalam konteks pendidikan moral. Okey, sini saya bagi tips, iaitu bagaimana kita mengingat. Sebenarnya Ria ya, untuk pendidikan moral ini kita tidak perlu menghafal nilai, tetapi bagaimana kita memahami, mengingat nilai untuk kita aplikasikan dalam kita punya jawapan nanti. So kat sini kita ada teknik 8K, 4B, 3H, 1P dan 1R, akhir sekali 1T. Okey, apa itu 8K? 8K itu adalah ini antara nilai-nilainya. Okey, jika lihat di sini ya murid-murid, perlu meletakkan perkataan nilai. Okey, jika murid menjawab soalan berkaitan dengan nilai kerjasama, okey, murid perlu meletakkan perkataan nilai itu sendiri, nilai kerjasama. Kerana apa? Antara nilai ini, beberapa nilai yang boleh berdiri dengan sendiri sebagai satu kata kerja yang merujuk kepada huraian. Jika murid tertinggal ataupun tidak meletakkan perkataan nilai itu sendiri, contoh nilai kerjasama, maka markah untuk nilai murid akan tiada. Okey, sebab dia akan mendapat markah kepada huraian. Sebab itulah pentingnya meletakkan perkataan nilai itu. Okey, seterusnya kita ada 4B. Ini adalah nilai-nilai yang berkaitan ataupun nilai merujuk kepada B, iaitu bertanggungjawab, berdikari, berterima kasih dan baik hati. 3H iaitu nilai harga diri ya. Saya tekankan lagi, iaitu meletakkan nilai di situ. Okey, seterusnya 1P nilai patriotisme, kita ada nilai rasional dan seterusnya adalah nilai toleransi. Okey. Baik, itulah dia sedikit sebanyak yang murid-murid isi kandungan mengenai format pentadsiran. Diharapkan murid-murid memahami sepenuhnya. Dan cikgu, kita nak berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2022 pecutan untuk mata pelajaran pendidikan moral. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nur Jilawati. Baiklah Cikgu, kita nak teruskan pula dengan bahagian A. Jom Cikgu. Okey, kita teruskan area untuk bahagian A. Untuk bahagian A ni, murid-murid perlu tahu apa soalan yang ditanyakan untuk bahagian A ni. Bahagian A soalan struktur. Kebiasaannya soalan dia merujuk kepada isu semasa, kemudian dia berkaitan dengan soalan nilai. So dekat sinilah murid dapat menghubung kaitkan
semua ni isu semasa nilai ni dalam soalan-soalan bahagian A soalan serutu. Okey, saya bawa murid-murid hari ini menerokai untuk unit yang ke-8 iaitu standard kandungan berkaitan dengan penglibatan diri dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Saya yakin murid dah memahami apakah konsep penglibatan diri dalam program komuniti. Okey, apa yang ada dalam konsep iaitu maksud pelibatan diri dalam program komuniti, cara melibatkan diri dalam program komuniti, seterusnya apakah kepentingan penglibatan diri dalam program komuniti, akhir sekali implikasi. Jadi itu adalah konsep yang murid belajar di sekolah dan bersama dengan guru. Tapi hari ini kita melihat kepada apakah isu-isu yang terdapat di dalam pelibatan diri. Di sinilah yang murid akan mengaplikasikan dan menghubungkaitkan konsep dengan isu yang terdapat dalam pelibatan diri. Okey, di sini ialah isu yang terdapat, saya keluarkan isu-isu di dalam buku teks iaitu berkaitan dengan keprihatinan dan sensitiviti masyarakat. Yang seterusnya berkaitan dengan empati dalam kalangan remaja terhadap keperluan masyarakat. Isu yang berkaitan sikap individualistik dalam masyarakat. Okey, isu-isu inilah yang saya keluarkan juga. Iaitu berkaitan dengan dasar kebersihan negara. Okey, kemudian sukarelawan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan program khidmat bantu di rumah. Okey, kenapa murid perlu mengetahui isu ini? Kerana setiap soalan yang dikeluarkan akan merujuk kepada isu ini dan murid akan menghubungkaitkan dengan konsep. Jika murid gagal untuk memahami konsep, maka murid sukar untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan isu-isu yang memerlukan murid lebih berpengetahuan berkaitan dengan isu-isu semasa. Ya. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, ini adalah mungkin murid dah tak sabar nak tengok apakah contoh soalan bahagian A ni. Okey, kita tengok ini adalah contoh soalan bahagian A. Kebiasaannya soalan ini dia merujuk dia akan memberi bahan rangsangan. Okey, soalan yang berkaitan dasar kebersihan negara. Kalau kita tengok dekat sini ialah ini adalah contoh program kelestarian alam sekitar. Okey, yang terdapat dalam konsep DSKP iaitu dasar kebersihan negara. Okey, antara soalan yang mungkin dia akan ditanya, cara melaksanakan program. Kemudian bagaimana apakah kepentingan program komuniti ini? Kemudian dia akan tanya apakah implikasi kurang pelibatan program komuniti. Okey. Kalau kita pengetahuan murid perlu luas sedikit, apakah dasar kebersihan negara? Sebenarnya dasar kebersihan negara ini telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020 sehingga 2030. Okey, sedang berlangsung. So kalau kita tengok apakah konsep dasar kebersihan negara ini, sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif pihak kerajaan untuk menjadikan negara kita bersih dan menjadikan itu sebagai satu amalan budaya masyarakat kita. Itu adalah pengetahuan berkaitan dasar kebersihan negara, Riam. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, kat sini adalah soalan serutu berdasarkan gambar. Huraikan nilai universal yang perlu diamalkan oleh masyarakat dalam merealisasikan dasar kebersihan negara, iaitu 2 markah. Bila dapat soalan saja untuk soalan serutu ini, apa yang murid perlu faham iaitu keluarkan, cari apakah ataupun siapakah watak di dalam soalan ini. Okey, kalau kita tengok watak di dalam soalan ini ialah masyarakat. Okey, ini adalah watak dia. Masyarakat. Okey. Jadi jelaslah murid dah tahu kerana apa perlu kita mencari watak. Dalam setiap soalan sebenarnya watak itu memainkan peranan penting. Setiap watak ataupun karakter dalam setiap soalan dia memainkan peranan yang berbeza-beza. Jika murid tersalah memilih watak, maka jawapan murid akan salah. Okey, kalau tengok dekat sini perlu tahu iaitu kehendak soalan. Setelah mengetahui watak, kita tahu kehendak soalan iaitu huraikan. Huraikan apa? Nilai universal. Okey, kemudian seterusnya murid perlu mengetahui berapakah peruntukan markah bagi soalan ini. Kerana apa? Peruntukan markah ini akan mempengaruhi jawapan murid. Apakah huraian atau perlu murid berikan. Okey, kita tengok sini adalah cadangan jawapan bagi soalan tadi. Okey, situ kita nampak. Perlu meletakkan watak di hadapan. Okey, masyarakat perlu mengamalkan nilai kerjasama. Okey. Seterusnya, masyarakat hendaklah bersama-sama menyahut seruan kerajaan menjayakan kempen bank kita semula di kawasan tempat tinggal. Okey, yang pertama, ayat yang pertama saya letak dekat sini ialah 2 markah tadi. Jadi ayat pertama itu merujuk kepada 1 markah, yang kedua seterusnya adalah 2 markah. Okey.
Ini untuk nilai dan seterusnya untuk huraian. Okey, kita pergi pula soalan B. Soalan ini merujuk kepada soalan pendirian. Ya Ria, kalau tengok dekat sini, bolehkah dasar kebersihan negara direalisasikan pada tahun 2030? Justifikasikan jawapan anda. Kalau tengok soalan pendirian, saya yakin apabila ada soalan pendirian ini, murid perlu menjawab soalan pendirian. Tidak perlu, jangan ada rasa curiga dekat sini, ya atau tidak. Pasti tetapkan pendirian. Jika dia merujuk kepada ke arah positif, lebih baik pendirian kita ke arah yang lebih baiklah, iaitu ya. Okey. Seterusnya justifikasi. Apakah justifikasi? Bila kita menyebut soalan berkaitan justifikasi, ia memberi alasan kenapa murid mengatakan ya ataupun murid mengatakan tidak. Okey. Seterusnya kita tengok dekat sini kehendak soalan dia. Kemudian peruntukan markah dia 4 markah. Yang seperti yang saya bagi tahu tadi, peruntukan markah ini sangat mempengaruhi kita punya bentuk jawapan kita. So kita tengok dekat sini cadangan jawapan. Okey, yang pertama kita merujuk dekat kepada ya, iaitu pendirian. Perlu meletakkan pendirian. Jika murid tidak meletakkan pendirian dekat situ, murid kehilangan 1 markah. Okey. Seterusnya, huraian seterusnya iaitu fakta. Semua pihak termasuk individu, masyarakat, badan kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO) bekerjasama merealisasikan dasar kebersihan negara. Itu adalah fakta. Okey. Seterusnya, oleh itu semua pihak akan memikul tanggungjawab kemasyarakatan. Ini adalah huraian. Okey, saya letak dekat situ. Mungkin kita boleh kata ini adalah kata hubung. Boleh juga murid letak kata hubung dekat situ supaya ayat lebih tersusun. Okey. Seterusnya, huraian lanjutan saya letak dekat sini. Ini kerana kebersihan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai taraf negara maju. Okey, murid mungkin akan rasa sukar untuk membina jawapan. Tapi gunakan, bila kita nak buat huraian, kita gunakan bagaimana nak bekerjasama. Bila kita membuat huraian lanjutan, kenapa kita perlu bekerjasama. Dekat situ dapatlah murid membina jawapan dengan lebih baik lagi. Okey, kita pergi soalan, ini markah untuk penjelasan yang saya terangkan tadi. Okey, ini ada soalan C. Soalan tindakan. Dia memerlukan murid membuat tindakan. Okey. Pelibatan diri dalam program komuniti sangat penting dalam menjayakan sesuatu aktiviti. Nyatakan 4 cara yang boleh anda lakukan untuk menjayakan program komuniti. Okey, soalan ini adalah soalan secara terus. Murid tidak perlu meletakkan huraian, memberikan huraian, hanya menyatakan 4 cara saja. Iaitu itu kehendak soalannya. Dan ini adalah markah, peruntukan markah. Okey Ria, boleh tak murid memberi lebih daripada 4? Adakah boleh cikgu? Ya, sebenarnya boleh. Okey, boleh memberikan lebih daripada 4. Okey, itu adalah pilihan kepada murid jika murid ada lebihan idea ataupun idea lain. Okey, inilah cadangan jawapan bagi untuk soalan C. Okey, ini secara direct lah. Okey, secara terus, iaitu boleh terus murid meluangkan masa dan menyumbang tenaga. Okey, mempromosikan program komuniti dalam media sosial, menggalakkan rakan atau keluarga untuk menyertai program komuniti. Yang seterusnya, mendaftarkan diri sebagai sukarelawan. Okey, murid kena faham soalan ini tadi. Okey, kalau kita tengok soalan ini tadi, dia meminta kepada cara anda. Apabila kita dah tahu watak di anda, murid tidak boleh meletakkan jawapannya sebagai cara masyarakat. So, apabila murid meletakkan cara masyarakat, maka jawapan murid akan salah lah. Kalau cara negara pun salah lah. Jadi jelas dekat situ murid perlu tahu anda. Anda itulah saya. Saya yang melakukan program komuniti tersebut. Ya, jelas dekat sini. Okey. Baik, itulah dia sedikit sebanyak penerangan mengenai bahagian A untuk pendidikan moral. Terima kasih Cikgu G. Murid-murid, kita nak berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2022 pecutan untuk mata pelajaran pendidikan moral. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu G. Dan Cikgu, kita nak teruskan pula dengan bahagian B. Jom Cikgu. Okey.
Okey Ria, kita teruskan bahagian B Ria. Tadi kita dah tengok bahagian struktur. Sekarang kita tengok pula bahagian B Ria. Dia sebenarnya untuk bahagian B ni adalah soalan berkaitan dengan esei. Okey, esei pilihan. Okey, kalau tengok bahagian B ini pilihan maksudnya murid perlu mengetahui maklumat yang lebih lanjut, memahami soalan sebab murid perlu membuat pilihan. Bila membuat pilihan tu Ria, sebenarnya murid perlu mengetahui konsep mana yang murid kuasai supaya murid tidak tersalah pilih soalan untuk dia jawab. Okey, seterusnya saya tidak menggalakkan sebenarnya Ria untuk menjawab kedua-dua soalan. Kerana apa? Kita kekangan masa yang cukup itu adalah untuk menjawab satu soalan saja. Tapi jika murid ada lebihan masa, bolehlah menjawab kedua-dua soalan. Okey Ria, ini adalah mungkin murid-murid dah tak sabar nak tengok soalan bahagian B kan Ria kan? So soalan bahagian B inilah contoh soalan bahagian B, iaitu keratan akhbar. Keratan akhbar di bawah menunjukkan larian amal yang dijalankan untuk memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Okey, jadi bila dapat soalan ni sebenarnya Ria, murid perlu menganalisis soalan ini. Okey, perlu menganalisis. Saya masih lagi membawa unit 8 tadi berkaitan dengan pelibatan diri dalam program komuniti. Jadi apa yang perlu murid ketahui bila kita nak analisis soalan ni? Okey. Okey, ini adalah soalan. Okey, soalan dia. Okey, kita analisis dulu. Okey, ini adalah contoh program aktiviti riadah. Kalau kita belajar berkaitan konsep program komuniti, kita ada beberapa program aktiviti. Ini adalah salah satu programnya, iaitu aktiviti riadah, iaitu larian amal. So murid kena jelas lah. Bila dia dah tahu berkaitan unit berapa, konsep dia, jadi jelas dah murid dapat menjawab soalan dengan lebih baik lagi. So dekat ini apa cara melaksanakan, kemudian kepentingan dan implikasi. Okey Ria, kita tengok pula soalan. Okey, kalau kita tengok soalan bahagian B ni, dia memperuntukkan 10 markah. Okey, tetapi untuk bahagian ni dia tidak terikat hanya satu soalan 10 markah. Ada kemungkinan dia akan membuat pecahan, iaitu A dan B. Okey, ataupun A, B ataupun C. Tetapi dalam satu soalan itu masih lagi merangkumi 10 soalan Ria. Okey, jadi bagaimana kita nak menjawab soalan untuk bahagian B, soalan A? Okey, kalau tengok soalan sini, apakah perasaan anda apabila dapat melibatkan diri dalam program komuniti? Okey, ini adalah soalan berbentuk perasaan. Okey, kebiasaannya soalan A, B ni dia ada hubung kait. Hubung kait dengan soalan isu lah. Okey, jadi bila tanya perasaan Ria, sebenarnya kita ada dua perasaan sahaja, iaitu perasaan positif ataupun negatif. Okey, bila kita melihat kepada ke arah yang positif, apakah perasaan-perasaan yang kita boleh keluarkan? Seperti gembira, ceria, bangga, bersyukur, betul kan Ria? Okey, kalau soal berkaitan dengan negatif, sedih, marah. Okey, kalau kita tengok isu ni Ria, sebenarnya apa perasaan yang kita dapat melibatkan diri dalam program komuniti? Kalau Ria lebih kepada rasa gembira cikgu. Mesti rasa gembira. Itu baru satu markah Ria. Okey. Jadi untuk dua markah, Ria perlu membuat huraian, menerangkan Ria kenapa Ria gembira. Kenapa perlu ada perasaan tersebut? Okey, kita lihat kepada cadangan jawapan. Okey. Soalan kehendak watak mesti kena dahulukan Ria. Jangan tinggalkan watak Ria. Watak dekat situ ialah saya. Anda tadi jadi ada saya berasa gembira. Kalau menulis perkataan gembira saja, itu pun betul juga. Okey. Jadi perlu menghuraikan dekat sini kenapa gembira. Saya terlibat secara aktif dalam program komuniti yang dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat yang memerlukan. So kita nampak dekat situ bagaimana dia boleh menunjukkan perasaan gembira tu. Okey. Jadi dekat sini jelaslah dia akan dapat, satu, dia dah melahirkan emosi, yang kedua dia dah beri huraian. So kat sini dia akan dapat dua markah. Wow. Mudah kan sebenarnya. Jika murid dapat menyusun ayat tu dengan baik, maka senang untuk mendapat markah. Okey, yang penting murid perlu tulis, jangan tak tulis. Itu saja kan. Okey, seterusnya adalah soalan berkaitan pendapat. Okey, biasanya soalan bahagian B ni dia akan bertanya tentang pendapat, menyelesaikan masalah. Okey, ini memperuntukkan 8 markah Ria. Besar kan? Betul. Jadi apa yang perlu murid buat apabila melihat 8 markah yang besar ni? Satu, kena tahulah apa kehendak soalan dia. Okey, masyarakat kini lebih bersikap individualistik. Apa yang dimaksudkan individualistik?
dan kurang melibatkan diri dalam program komuniti. Berikan justifikasi anda. Okey, kena tahu apa yang dimaksudkan bersikap individualistik. Jika murid tak tahu individualistik, murid akan lari jawapan dia. So kat sini individualistik adalah mementingkan diri sendiri. Jadi untuk 8 markah, saya akan bagi satu panduan kepada murid. Ini adalah cadangan jawapan kepada murid. Okey, ini adalah satu set jawapan. Okey, yang mana saya mendahulukan watak masyarakat telah mewujudkan jurang sosial semakin meluas dalam kalangan anggota masyarakat. Ini adalah fakta dia. Murid perlu menyatakan fakta dia, kemudian menghuraikan. Apa hurainya, iaitu hal ini demikian kerana. Okey, kat sini saya letakkan kata hubung dekat sini untuk murid menyusun ayat dengan lebih cantik supaya satu area. Okey. Bila kita meletakkan kata hubung yang dekat sini ya, saya ingin menegaskan kepada murid supaya jawapan murid itu tidak berulang-ulang. Okey. Okay, jika kita mengulang jawapan, kat situ murid tidak akan dapat markah. Okey, dia akan merugikan masa murid lah. Okey, kat sini huraiannya ialah hal ini demikian kerana anggota masyarakat kurang berinteraksi antara kaum. Okey, seterusnya huraian lanjutannya ialah jelaslah bahawa masyarakat kini telah menunjukkan sikap yang mementingkan diri sendiri. Jadi nampak dekat sini. Dia tidak mengulang balik huraian, mengulang balik fakta. Okey, seterusnya hal ini menyebabkan sikap prihatin terhadap kejiranan berkurangan. Okey. Okey, ini adalah merujuk kepada contoh. Okey, kalau untuk contoh saya tidak meletakkan perkataan contoh dekat situ. Okey, terus saja nuliskan hal ini menyebabkan sikap prihatin terhadap kejiranan berkurangan. Oleh itu melahirkan generasi yang antisosial. Ini adalah bila kita nak buat satu set jawapan, kita akhirkan dengan oleh itu merujuk kepada inference. Okey, ini adalah inference lah. Oleh itu, nampak. Nanti kita akan tengok set yang kedua, dia bagaimana dia melihat kepada inference. Okey, kita akan dampaklah ini dah satu set jawapan. Okey, cukup 5 ayat. Okey, ini baru satu set, iaitu baru menghuraikan satu fakta dia. Okey, seterusnya kita akan menerangkan satu lagi fakta. Okey, sebenarnya sekurang-kurangnya murid boleh meletakkan 2 ataupun 3 fakta untuk dihuraikan dalam jawapan murid. Okey. Jadi untuk huraian yang kedua, fakta yang kedua, selain itu semangat kejiranan semakin luntur. Okey, jelas ini nampak. Kemudian hal ini disebabkan oleh anggota masyarakat mempunyai sikap bermusuhan yang meningkat. Ini huraian bagi fakta semangat kejiranan semakin luntur. Okey dah. Untuk hal ini menyebabkan sikap perkauman akan meningkat, itu adalah huraian lanjutan. Seperti saya bagi tahu tadi, cikgu, bagaimana kita nak menjawab membina ayat huraian. Wujudkan perkataan bagaimana. Bagaimana semangat kejiranan itu boleh luntur. Okey, untuk menjawab huraian lanjutan, bagaimana kita nak bina ayat dia? Wujudkan persoalan kenapa. Kenapa semangat kejiranan itu semakin luntur. Jadi murid dapat mengeluarkan idea dekat situ. Okey, jelaslah bahawa anggota masyarakat perlu berbudi pekerti dengan memastikan turut terlibat diri dalam aktiviti komuniti. Okey. Kalau dekat sini, satu, okey. Baru dah. Satu. Berapa kita dapat kat sini? 5. Kan? Jadi ini adalah set yang kedua. Jadi pilihan kepada murid sama ada nak menulis 2 fakta dan dihuraikan ataupun 3 fakta. Jadi murid bolehlah memberi penerangan yang lebih lanjut, tetapi jangan lebih daripada itu supaya kerana apa? Kita tak cukup masa nanti. Okey. Baiklah, terima kasih Cikgu G. Penerangan yang cukup jelas untuk bahagian B, dan diharapkan murid-murid memahami sepenuhnya supaya kita tidak kehilangan markah dengan sia-sia. Okey. Baik, kita nak berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas hari ini. Kita dalam Sat Sukses SPM 2022 pecutan untuk mata pelajaran pendidikan moral, dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nur Jilawati. Baik Cikgu, kita nak teruskan pula dengan bahagian C. Jom Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Kita teruskan untuk bahagian C Ria. Kita dah mengetahui bahagian A, bahagian B. Jangan tinggalkan bahagian C, Ria. Rugi kalau kita tinggalkan bahagian C, kita pasti akan kehilangan markah. Betul. Jadi untuk dapat sebagai murid yang cemerlang, jawab ketiga-tiga bahagian, dan akhir sekali saya akan terangkan dan berkongsikan untuk bahagian C. Okey. Okey, untuk bahagian C, Ria,
terdapat 2 soalan dan murid perlu menjawab semua soalan. Agak pemberatan di situlah. Okey. Jadi jelas kat sini saya cuba membawa satu isu dekat sini dan ini adalah contoh soalan yang berkaitan dengan masih lagi program pelibatan diri dalam program komuniti. Gambar berikut berdasarkan program khidmat bantu di rumah oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini adalah salah satu inisiatif yang dijalankan usaha Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk disertai sukarelawan. Okey. Okey. Apa matlamatnya? Ini adalah untuk bertujuan menyemarakkan perkembangan kat sini kesukarelawan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kesukarelawan yang lebih tersusun dan berkesan. Okey, kalau kita tahu pelibatan diri dalam program komuniti ialah merujuk kepada bagaimana kita menjadi sukarelawan. So kita dah tahu dah apa itu program khidmat bantu di rumah. Okey, memfokus kepada orang tua dan golongan OKU. Okey, ini saya cuba menganalisis. Ini adalah salah satu program aktiviti bantuan kemanusiaan, iaitu contohnya sukarelawan. Okey, kita analisis sedikit dia punya soalan ini. Seterusnya, ini adalah bentuk soalan. Okey, kalau Ria tengok di sini, pecahan soalan dekat sini. Ria ya. Okey, A, B dan C. Okey, kalau kita tengok A 4 markah, B 8 markah dan C 8 markah. Okey. Okey, ini adalah antara soalan yang mungkin akan keluar. Kerana saya bagi tahu tadi, soalan dia tidak terikat hanya A atau B sahaja. Jadi kat sini ada kemungkinan A, B dan C. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi, soalan yang untuk A ni 4 markah. Okey, peruntukan 4 markah dan untuk B 8 markah, begitu juga dengan bahagian C. Tapi ada kemungkinan juga dia akan boleh jadi A dan B. Jadi murid perlu bersedia. Bagi saya murid perlu bersedia dengan kemungkinan soalan-soalan yang begini. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan A ya. Jelaskan contoh program komuniti yang boleh dilaksanakan bersama-sama dengan badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Okey. Ini adalah berada dalam konsep yang murid belajar. Ini adalah soalan direct berdasarkan konsep. Okey, jadi dekat sini Ria, kalau dekat 4 markah dekat sini, adakah perlu murid menjawab 4 contoh? Boleh lebih ke cikgu? Sebenarnya untuk soalan ini adalah soalan kehebat. Jadi kalau kita tengok di situ, kehendak soalannya adalah jelaskan. Apabila meletakkan jelaskan contoh, maka murid perlu meletakkan huraian. Kalau murid letakkan 4 contoh, jadi markah yang dia akan dapat kuranglah daripada 4 markah. Jadi perlu lihat kehendak soalan dekat sini. Okey, jadi kalau nak lebih boleh, tetapi bukan lebih contohnya, tetapi lebih kepada huraiannya. Okey, kita tengok apakah cadangan jawapan dia. Okey, ingat ya, satu yang saya perlu beri penegasan, murid tidak menulis perkataan ataupun ayat point-point ataupun dash-dash. Okey, bila untuk soalan esei perlu menulis dalam bentuk karangan begini. Sama ada karangan pendek ataupun karangan yang panjang lah, maksudnya ayat yang panjang. Okey, ini adalah contohnya, iaitu komuniti boleh melaksanakan program komuniti badan kemanusiaan, bantuan kemanusiaan. Itu contoh Okey, jadi huraiannya apa? Oleh hal yang demikian, anggota komuniti menjadi sukarelawan memikul tanggungjawab masyarakat. Okey. Ingat saya sebut tadi, bagaimana kita nak bina huraian? Gunakan perkataan bagaimana. Okey. Seterusnya ialah contoh yang kedua. Selain itu, bila kita nak memberi fakta ataupun contoh yang kedua, gunakan kata hubung selain itu. Okey. Komuniti boleh melaksanakan program bantuan kesihatan. Okey. Kemudian hal ini menyebabkan komuniti boleh menjalankan aktiviti demam darah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Okey, untuk soalan bahagian C ni Ria ya. Sebenarnya jika murid memberikan jawapan secara terus menggunakan konsep yang murid ketahui, diterima, dan yang keduanya murid juga boleh menggunakan pengetahuan am sebagai jawapan. Okey, bina jawapan. Okey, jelas ya dekat sini? Okey, kita pergi, ini adalah okey, dekat sini betul lah. Okey, soalan B. Setujukah anda? Kalau tengok setujukah anda, jelas soalan ini berbentuk apa? Pendapat. Pendapat ataupun pendirian. Betul?
Ini adalah soalan berbentuk pendirian. Setuju tak? Setujukah? Okey, setujukah anda bahawa penglibatan diri dalam sukarelawan program komuniti sangat penting untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara kita? Berikan justifikasi anda. Okay, kebiasaan kita nampak soalan yang berbentuk 8 markah ini dia akan minta kita punya alasan ataupun justifikasi. Okey, jadi dekat sinilah yang saya ulas sekali lagi, murid boleh menggunakan pengetahuan am yang dia ada untuk membina jawapan ataupun menggunakan konsep yang dia belajar untuk membina jawapan. Jelas ya yang ni? Jangan kita keliru ya. Kita hanya mengeluarkan konsep sahaja tetapi kita tak menghubung kaitkan dengan isu. Okey? Jadi kita tengok apakah cadangan jawapannya. Okay, kalau kat sini letakkan dulu pendirian ya, Ria. Kalau kita tak letak pendirian boleh tak, Ria? Tak boleh. Kalau kita meletakkan 2 pendirian di sini boleh tak, Ria? Tak boleh sebab itu boleh menimbulkan kekeliruan macam tu. Kekeliruan. Ya, sebenarnya kita perlu meletakkan pendirian dan jangan, saya tidak menggalakkanlah meletakkan pendirian 2 pendirian di sini. Okey, sebaiknya kena jelas, kita kena yakin dengan pendirian kita. Bila positif, ke arah yang lebih positif lah, pendirian yang positif. Jadi dekat sini jawapan yang faktanya ialah ini satu set jawapan ya. Sukarelawan dapat memberi sinar harapan kepada golongan warga emas dan golongan orang kurang upaya, iaitu OKU, untuk meneruskan kehidupan. Okay, itu fakta dia. Jelas dia memberikan jawapan fakta secara terus menggunakan isu yang ada. Okey. Kemudian murid ni dia boleh membina jawapan menggunakan huraian, memberikan huraian. Hal ini demikian kerana sukarelawan dapat menunjukkan keprihatinan, simpati dan empati dalam diri mereka membantu golongan memerlukan. Okey, ada 3 dekat situ. Keprihatinan, simpati dan empati. Kalau murid nak meletakkan satu saja pun boleh juga. Menunjukkan simpati, boleh. Okey. Hal ini seterusnya adalah huraian lanjutannya. Hal ini menyebabkan golongan memerlukan dapat memelihara hak dan berpeluang untuk meneruskan kehidupan sempurna seperti orang lain. Jelaslah bahawa pelibatan sukarelawan dapat meningkatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira kaum. Okey Ria, bila kita susun jawapan macam ni, ada tak jawapan itu berulang-ulang? Tidak, cikgu. Tidak. Saya penegasan jangan mengulang-ulang jawapan. Okay, bila kita membina jawapan tu Ria, kadang-kadang saya faham murid dia dah lupa ayat-ayat seterusnya kan. Jadi dia akan mengulang jawapan. Walaupun jawapan itu sama maksud tetapi ayatnya berbeza sedikit pun dia kira sebagai ulangan huraian. Okey, jadi kita tak galakkanlah. Okey, ini adalah kita teruskan kepada set yang kedua jawapannya. Okey. Selain itu, ini fakta yang kedua. Sukarelawan dapat membina jalinan kerjasama yang berterusan dengan kerajaan dan bukan kerajaan. Okey, ini adalah dia memberikan fakta terus daripada konsep yang dia belajar di dalam kelas ataupun di dalam buku teks, dia keluarkan. So ini boleh diterima juga. Jadi ini boleh diterima sebagai jawapan kepada murid. Murid boleh membina jawapan sini. Hal ini demikian kerana sukarelawan dapat meningkatkan kerja berpasukan untuk mewujudkan semangat kekitaan. Okey. Seterusnya, untuk huraian lanjutan, hal ini menyebabkan masyarakat dapat dididik agar dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. Okey. Akhir sekali, kat sini kita lihat jelaslah bahawa masyarakat perlu memainkan peranan sebagai anggota masyarakat yang saling membantu sesama insan. Apa perbezaan set 1 dan set 2 tadi? Set 1 dia menggunakan isu semasa, dihubung kaitkan, tetapi untuk set yang kedua jawapannya dia bina terus menggunakan konsep yang dia belajar. Ini adalah pelajar yang bijaklah, dia dapat menghubung kaitkan dan menggunakan konsep yang ada. Tetapi kena hati-hatilah jika soalan tu merujuk kepada isu apa. Jangan tersalah isu pula. Okey. Jelas ya dekat sini? Jelas cikgu. Okey Ria. Okey, ini adalah soalan C. Okey. Soalan C adalah huraikan cara anda untuk menarik minat dan menggalakkan golongan belia untuk menyertai program tersebut. Okey, jawapan anda haruslah berdasarkan nilai universal yang telah anda pelajari. Okey, untuk soalan ini kita bukan menjelaskan nilai universal itu. Kita tidak menerangkan okey nilai universal apa dia. Tidak. Okey, kita kehendak soalan ialah menanyakan cara anda. Kita perlu menjelaskan cara anda. Okey, kita tengok cadangan jawapan.
Okey, yang nilai tadi kita perlu letakkan di hadapan. Okey, jadi saya perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab, nilai kerjasama, nilai kerajinan dan nilai berterima kasih. Okey, murid boleh saya galakkan murid untuk memberi lebih nilai dekat sini. Okey, lebih nilai dekat sini. Sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 lah. Okey, tapi kat sini jawapannya maksimum kita dapat 2 nilai. Okey, tapi lebih tak tolak markah, jangan risau. Okey, baik. Okey, ini adalah cara dia, cara bagaimana kita dapat menggalakkan, menarik minat golongan belia tadi. Saya akan meluangkan masa dan menyumbang tenaga dalam menjayakan program khidmat bantu di rumah anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, hal ini demikian kerana saya dapat menjadi contoh kepada golongan belia lain. Ini jelasnya cara anda, cara saya. Bukan cara masyarakat ataupun orang lain. Tapi kalau kita salah letak watak dekat sini, maka murid akan kehilangan markah. Okey. Hal ini menyebabkan golongan belia akan lebih berkeyakinan untuk bersama-sama menjadi sukarelawan. Jelaslah bahawa semua lapisan masyarakat saling bekerjasama untuk membangunkan komuniti. Okey, ini set yang terakhir ya. Kita tengok dekat sini. Okey, ini set jawapan yang terakhir, set yang kedua. Okey, selain itu saya akan mempromosikan program komuniti dalam media masa. Bila kita meletakkan cara kita ataupun saya, kita tak boleh melebihi had sebagai seorang awak tu sebagai seorang remaja, iaitu umur 18 tahun kan belajar SPM. Jadi tak perlu melebihi had umur tu. Secara tu adalah yang relevan. Yang relevan mengikut tahap umur. Okey, seterusnya hal ini demikian kerana saya dapat menyebarkan maklumat dengan lebih meluas untuk pengetahuan lebih ramai golongan belia. Okey, kemudian boleh murid letakkan huraian lanjutan. Hal ini menyebabkan golongan belia menyertai program komuniti yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka. Akhir sekali jelaslah bahawa pelibatan program komuniti akan menggalakkan lebih ramai golongan belia yang lebih prihatin. Okey. Okey dia. Baik, itulah dia perkongsian untuk bahagian C, dan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Jilawati. Diharapkan murid-murid di rumah memahami sepenuhnya pengisian kita untuk pendidikan moral, tahu teknik untuk menjawab bahagian A, B dan juga C agak cemerlang cikgu untuk kertas pendidikan moral. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nur Jilawati dan juga Cikgu Jurubahasa Isyarat kita ada Cikgu Suhaili Abdul Ghani pada hari ini. Murid-murid, kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.